Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Untuk seterusnya kita masuk pada dalil yang kedua daripada adillatu al-ahkam, iaitu as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah, ta'rifus sunnati. Ta'rif sunnah lis sunnati ma'nan fil lughah wa ma'nan fi istilahil fuqaha. Bagi sunnah itu ada makna pada bahasa dan ada makna pada istilah ulama fiqh, wa ma'nan indal usuliyin, dan makna di sisi ulama usul. Jadi istilah pun berbeza. Pada bahasa dia ada makna dan pada istilah pula ada, sama ada sunnah di sisi istilah fuqaha ataupun sunnah di sisi istilah ulama usul. Fasunnatu fil lughah, sunnah pada bahasa ila ibaratun anit tariqatil mu'tadati al muhafadhi 'alaiha. Ibarat daripada jalan yang mu'tadah, jalan yang biasa, yang beradat, wal muhafadhi 'alaiha, yang dipelihara di atasnya. Jalan yang tariqah, perjalanan yang biasa yang dijaga di atasnya. Allazi yatakarrarul fi'lu bimujibiha, yang berulang-ulang perbuatan kerana menurut dan menuntut pada sunnah itu. Wa minhu qauluhu ta'ala, jadi sunnah ni kita kata pada bahasa ialah perkara yang menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan, jalan yang menjadi kebiasaan. Iaitu antaranya penggunaan pada lughah ini kita boleh lihat pada firman Allah Ta'ala, sunnatallahi fil ladhina khalau min qablu wa la tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah dia sunnah Allah, ketetapan Allah pada orang-orang yang telah terdahulu sebelum itu, dan kamu tidak akan dapati bagi ketetapan Allah itu ada perubahan. Okay. Dan pada bahasa kita sebut sunnatul insan ai tariqatuhu allati yaltazimu biha, perjalanan ataupun pekerjaan yang seseorang itu melazimi, sentiasa di atasnya, fima yasduru anhu, daripada apa yang lahir daripada seseorang, wa yuhafidhu 'alaiha, dan dia sentiasa menjaga di atasnya. Sawa'un akana dhalika fima yuhmadu 'alai, sama ada perkara itu perkara yang dipuji, yuhmadu 'alai, jalanan ataupun perbuatan yang dibuat tu perkara yang dipuji, ataupun yuzammu, ataupun dikeji. Jadi umum makna sunnah itu merangkumi dan mencakupi makna perbuatan ataupun tariqah, jalanan yang sentiasa dibuat, sama ada benda yang baik ataupun buruk. Wa fi istilahil fuqaha, pada istilah ulama fiqh, ala ma qalahu ba'd, mengikut sebahagian daripada mereka, sunnah itu ma kana minal ibadati nafilatan manqulatan anin nabi, iaitu apa yang daripada ma kana minal ibadati, apa yang daripada ibadat, nafilah manqulah anin nabi, yang sunat, perkara sunat yang diambil daripada nabi, ai ma laisa biwajibin minha, iaitu perkara yang bukan wajib. Jadi sunnah pada istilah fiqh macam sunat yang kita fahamlah. Contoh kita kata perkara ini sunat, apa maksud? Perkara yang sunat yang diambil daripada perbuatan nabi yang bukan wajib. Walakin al-mustafadu min kutubi furu'il fiqhi, tetapi yang dapat difaham daripada kitab-kitab furu' fiqh, bahawa sunnah ini annaha tutlaqu 'indal fuqaha, disebut di sisi ulama fiqh, ala ma huwa mandubun, merujuk kepada perkara sunat, mandub, minal ibadati wa ghairiha, daripada ibadat atau selainnya. Wa qad tutlaqu kalimatus sunnah, dan kadang-kadang disebut kalimah sunnah fi kalami ba'dil fuqaha, pada kalam sebahagian ulama fiqh, ala ma yuqabilul bid'ah. Kadang-kadang sunnah ini disebut bagi perkara yang lawan bagi bid'ah. Fa yuqalu fulanun ala sunnah. Contoh perkataan penggunaan sunnah ini, fulanun ala sunnah, si fulan itu mengikut sunnah. Apa maksud? Idza amila wafqa amalin nabi, jika dia melakukan amalan wafqa amalin nabi, mengikuti amalan nabi. Wa fulanun ala bid'ah, si fulan ni di atas bid'ah. Apa maksud? Idza amila ala khilafi dhalik, jika dia melakukan perkara yang menyalahi sunnah ataupun perbuatan nabi. Itu di sisi istilah fiqh.
Wa fi istilahil usuliyin, di sisi istilah ulama usul, as-sunnatu ma sadara 'anin nabi, sesuatu yang datang daripada nabi, ghairal Quran, yang lain daripada Quran, min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, ataupun penegasan, pengakuan. Fahiya bihadzal i'tibar, maka sunnah dengan i'tibar ini dalilun min adillatil ahkam, dikira dari satu dalil daripada dalil-dalil hukum, wa masdarun min masadirit tasyri', dan sumber daripada sumber persyariatan. Jadi di sisi yang kita nak, takrif sunnah yang kita nak ialah takrif yang di sisi ulama usul lah, kerana perbincangan kita ialah perbincangan tentang usul. Jadi sunnah itu apa yang datang daripada Nabi selain Quran, min qaulin au fi'lin au takririn. Okey. Jadi di sini kalau kita boleh sebut sikitlah sebagai penambahan, sunnah juga ada istilah yang khusus di sisi ulama al-hadis. Ulama hadis menambah bukan sekadar qaulun atau fi'lun atau takrirun, qaulin atau fi'lin atau takririn. Mereka tambah lagi au sifah khalqiyah atau khuluqiyah, ataupun sifat Nabi yang berbentuk tubuh badan Nabi ataupun akhlak Nabi. Kerana apa? Kerana perbincangan tentang hadis lebih umum. Adapun perbincangan tentang usul, dia hanya berkisar tentang hukum taklif, tentang hukum ahkam syar'iyah lah. Maka hukum-hukum yang melibatkan perbuatan mukallaf ni difaham daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ikrar Nabi. Jadi sebab itu dia hadkan ataupun hasarkan, tentukan pada 3 ni. Adapun di sisi pembincangan ulama hadis, mereka takrif sunnah di sisi mereka lebih umum. Mereka memasukkan juga sifat khalqiyah atau khuluqiyah dan lain-lain lagi, ya. Itu boleh tengok pada takrif sunnah di sisi ulama hadis. Okey, seterusnya, tajuk seterusnya, as-sunnatu masdarun litasyri'. Sunnah ini sumber pada pensyariatan. Qulna, telah kami sebut, inna sunnata masdarun tustanbatu minhul ahkamu, ialah sumber yang diistimbat daripadanya hukum syari'iyah, tasyri'iyah, hukum syarak. Wa qad dalla ala dhalikal kitab, dan menunjukkan atas demikian itu, mana? Atas sunnah itu sumber persyariatan. Dalilnya mana? Dalilnya pada Alkitab, ijma' dan juga ma'qul, dalil akal. Pertama, kitab. Apa dalil bahawa sunnah itu dalil syarak? Apa buktinya? Pertama, daripada Al-Quran, dalal kitabu ala anna ma yantiqu bihi Nabi SAW ala wajhi tasyri', telah menunjukkan Al-Quran bahawa apa yang dituturkan oleh Nabi atas jalan persyariatan, mabnahul wahyu, sumbernya, asasnya ialah wahyu, ay masdaruhul wahyu minallah, iaitu sumbernya ialah wahyu daripada Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah Muhammad itu bertutur daripada hawa nafsunya, tetapi dia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Faqauluhu alaihi salatu wassalam, maka perkataan Nabi itu kal Quran, seumpama Quran, min jihati anna lithnaini masdaruhuma, bahawa kedua-duanya itu, sumber kedua-duanya wahyun minallah, ialah wahyu daripada Allah. Quran pun sumbernya wahyu Allah, hadis pun sumbernya wahyu Allah. Illa anna sunnata muhan biha bil makna faqat, namun sunnah itu hanya muhan biha, diwahyukan dengan makna saja. Beza antara Quran dengan hadis. Quran ini lafaz dan makna daripada Allah. Hadis pula maknanya daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Itu kena bezakan, antara Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Di sini makna, lafzun, dan juga makna, dan makna. Di sini maknanya daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Wa haitsu anna al-Qur'ana wajibul ittiba', dan sekira-kira Quran itu wajib kita ikut, li'annahu min Allah, kerana dia daripada Allah. Fakadha aqwalur rasul, demikianlah juga perkataan Nabi, li'anna ma'naha, kerana maknanya, wa huwal maqsud minal kalam, iaitu yang dimaksudkan daripada kalam, makna bagi hadis itu min Allah aidan, daripada Allah. Kerana kita sebut hadis pun maknanya wahyu daripada Tuhan juga, kan? Maka wajib kita ikut. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, a'tallahu ta'ala nabiyahu wazifatal bayan, Allah memberi kepada Nabi Muhammad SAW wazifatal bayan, tugas untuk menerangkan lima'anil Quran, bagi makna Quran, wasyarha li ahkamihi, dan tugas untuk mensyarahkan hukumnya al-mujmalah, yang umum,
Hukum Quran yang umum siapa yang syarahkan? Nabi. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau az-zikri, iaitu sunnah itu tujuan supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka daripada Al-Quran. Fayakunu bayanuhu mutammiman lil Quran. Maka penerangan Nabi itu mutammiman, dia menyempurnakan bagi Quran. Wa daruriyan, dan penting listifadatil hukmi syar'i, untuk dapat faham hukum syarak, wa ma'rifatil matlub, dan mengetahui yang dituntut. Fatakunu dalilan min adillatil ahkam, maka jadilah dia dalil daripada dalil hukum. Yang ketiga, an-nususul kathiratu jiddan, banyak nas-nas al-waridatu fil Quran, yang datang dalam Quran, allati tadullu bi suratin qati'ah, yang menunjukkan dengan jalan rupa yang putus, ala luzumi ittiba'i sunnah, atas kewajipan mengikut sunnah, waltizami bihi, dan menuruti sunnah, wa'tibariha masdaran lisyari', dan menganggap sunnah itu sumber bagi pensyariatan, wastifadatil ahkam minha, dan mendapatkan faedah hukum daripada sunnah. Waqad ja'at hadhihi nususu dalatan ala ma dzakarna, telah datang nas-nas ini menunjukkan apa yang kami sebutkan, bi asaliba mutanawi'atin, dengan pelbagai uslub, wasiyaghin mukhtalifah, dan pelbagai sirah yang pelbagai, ayat yang pelbagai. Fahiya ta'muru bi ta'ati rasul, ada ayat yang menyuruh mentaati rasul, wa taj'alu ta'atahu ta'atallah, dan menjadikan ketaatan rasul itu ialah ketaatan kepada Tuhan. Wa ta'muru bi raddil mutanaza'an fihi, dan menyuruh untuk memulangkan mutanaza', perkara yang diperselisihkan, ila Allah wa ila rasul, kembali kepada Allah dan kepada Rasul, ai ila kitabihi wa sunnati nabihi, iaitu kepada Quran dan sunnah Nabi. Wa ta'muru bi akhdhi ma ya'tihi bihi rasul, dan menyuruh supaya mengambil apa yang dibawa datang oleh Rasul, wal ibtiadi ala amma nahana anhu, dan menjauhi apa yang Nabi larang kita daripadanya. Wa tusarrihu, dan Quran juga mentasrihkan, menyebut dengan jelas, anna la imana liman la yuhakim Rasulullah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menyerahkan hukum kepada Rasulullah, fima yukhtalafu fih, pada perkara yang berlaku khilaf padanya, ma'a ghairihi, dengan yang lain. Wa taqulu, dan berkata, an la al-ikhtiyara li muslimin, bahawa tidak ada pilihan bagi orang Islam, fima qadha bi rasul, pada perkara yang telah diputuskan oleh Rasul. Bila Rasulullah putuskan, tidak ada, tak boleh orang tu menyalahinya. Ma kana lahumul khiyarah. Wa tuhadzirul mukhalifin, dan Quran juga memberi peringatan kepada orang yang menyalahi Nabi, li amrihi, bagi suruhannya, min su'il akibah, daripada buruknya kesudahan mereka, wal azabil alim, dan mereka akan dikenakan seksa yang pedih. Itu berkaitan dalil daripada Al-Quran. Yang kedua, dalil pada ijma'. Faqad ajma'al muslimun, telah berlaku ijma' oleh umat Islam, min ahdin Nabi, sejak pada zaman Nabi, wa hatta yaumina hadha, sehingga hari sekarang ini, ala wujubil akhdhi bil ahkam, wajib kita mengambil hukum, allati ja'at biha sunnatun nabawiyah, yang datang dengannya oleh sunnah Nabi, wa daruratul rujuk', dan pentingnya kita kena kembali ilaiha, kepada sunnah, li ma'rifati ahkam syar'iyyah, untuk mengetahui hukum syarak, wal amali bimuqtadah, dan untuk beramal dengan tuntutannya. Fama kana as-sahabatu wala man jaa ba'dahum, dan tidak adalah para sahabat dan yang datang selepas pada mereka, yufarriquna baina hukmin warada fil Quran, tidaklah mereka yufarriquna, membezakan antara hukum yang datang dalam Quran, wa baina hukmin waradat bihi sunnah, antara hukum yang datang dengan sunnah. Mereka tidak membezakan hukum yang datang dengan Quran ke dengan hadis Nabi dengan sunnah, mereka tak beza. Semua fal jami' indahum wajibul alittiba', keseluruhan di sisi mereka wajib diikut. Lianna masdara wahidun, kerana sumbernya satu, wa huwa wahyullah, iaitu wahyu Allah. Wal waqa'i'u ad-dalatu ala ijma'ihim, dan peristiwa yang menunjukkan kesepakatan mereka, kathiratun, sangat banyak, la tuhsa, tak dapat dihinggakan. Zakarna amthilatan minha, kami akan sebut beberapa contoh daripadanya, indal kalam anil adillah, ketika membincangkan tentang dalil, wa tartibuha fil istidlal, dan susunan sunnah pada pendalilan. Okey, yang ketiga, dalil ialah dalil daripada ma'kul, daripada akal. Thabata bid dalilil qati', telah sabit dengan dalil yang putus, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Nabi ini Rasulullah, utusan Allah. Wa ma'na rasul, makna utusan, huwal muballighu, iaitu yang menyampaikan, minallah, daripada Allah. Wa muqtadal iman birisalatihi, dan tuntutan beriman dengan kerasulan Nabi,
apa kita fahamnya, mesti luzumu ta'ati, mesti kita mewajibkan kita taat dia, walin qiyadu li hukmih, dan patuh kepada hukumnya, wa qabulu ma ya'ti bihi, menerima apa yang dia buat datang, biduni dzalika la yakunu lil iman bihi ma'nan, tanpa demikian tidak ada bagi keimanan tu apa makna, tak ada maknalah kalau tak patuh, tak ikut. Wala yutasawwaru ta'atullah, tidak dapat dibayangkan ada ketaatan kepada Allah, walin qiyadu ila hukmihi, dan patuh kepada hukum Allah, ma'al mukhalafati li rasulih, dalam masa kita menyalahi Rasulullah. Orang tak panggil taat Tuhan, dalam masa kita taat kita menyalahi Rasulullah, itu tidak dapat ditasawur. Kita kata taat kepada Allah tapi menyalahi Rasul. La yutasawwaru. Okey. Tasaulat. Ini beberapa persoalan. Walakin hal jami'u ma sadara anin Nabi SAW lahu hadzal maqam, adakah segala perkara yang datang daripada Nabi ada baginya kedudukan ini, ai maqamul luzumil ittiba', iaitu kedudukan wajib kita ikut, wal istidlal, dan wajib kita jadikan dalil bihi alal hukmi syar'i, atau hukum syarak, am la, ataupun tidak. Okey, soalannya, adakah setiap perkara yang datang daripada Nabi itu wajib kita ikut dan boleh istidlal? Wa hal kullu ma sadara anin nabi yasluhu an yakuna masdaran litashri' am la, adakah setiap perkara yang datang daripada Nabi sesuai untuk jadikan sandaran, masdar, sumber bagi persyariatan ataupun tidak? Lil jawabi ala hadzaini su'alain, untuk menjawab dua soalan ini, la budda minal kalami an anwa'is sunnah, tak dapat tidak kita kena bincangkan tentang jenis sunnah, min haitsu mahiyatuha, dari segi aspek hakikat sunnah itu. Hakikat mahiyah makna zat dia. Thummal kalamu an anwa'iha, kuma kita bincangkan tentang jenis-jenis sunnah, min haitsu wurudaha ilaina, dari segi datangnya sunnah kepada kita. Nanti kita akan bincang tentang anwa'us sunnah dari segi mahiyah dia, zat sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam.